4, 6, 8, 10, 11, 12. Okey, betul lah. Ya, kalau kamu buat open chain memang tak dapat lah. Sebab tak boleh ada karbon-karbon double bond juga. Dia mesti ada OH saja. Jadi kena fikirkan sama ada dia open chain ataupun gelang. Dalam kes ni memang saya saja purposely nak trick you all tengok macam mana. Dia mesti buat alkohol dan alkohol tu mesti alkohol gelang. Okay, gelang ni, gelang berapa pun tak apa you boleh buat. Dia boleh buat gelang 5, gelang 4. Tapi kalau gelang 5 dia ada satu extra carbon. Dia sebagai substituent lah Dia ada metil ke kan. Kalau you buat gelang 4 maybe you nak buat etil ke atau 2 metil ke sebagai substituent dia. Okay, dalam kes ni Syafiqah buat cyclohexanol. Okay, betul. So expanded kena tunjukkan semualah carbon-carbon single bond. Oh, tapi ada sikit mistake kat sini. OH tu pun kena tunjukkan dia punya bond dia. Tak boleh tak tunjuk. Expanded maksudnya kita kena tunjukkan semua. Tapi tak apalah, sikit tu saya bagi chance lah. Ingat OH tu pun kena tunjukkan single bond. Bila kita buat skeletal, okay, carbon dan hydrogen kita tak tunjuk dah. Okay, jadi kita dapat structure macam ni lah. Ini betul skeletal. Kalaupun dia minta condense, saya nak tunjukkan. Sebab saya tahu kalau saya suruh buat condense, mesti semua salah. Ini saya nak tunjukkan macam mana kalau kita nak buat condense. Kalau kita nak buat condense, kalau gelang, kita tak boleh tak tunjuk dia punya carbon-carbon single bond dekat gelang tu. Mesti nak kena tunjuk juga sebab dia gelang. Kalau kita nak condense, maksudnya kita nak kumpulkan atom tu, jadi dia tak nampak lah gelang 6 tu. Susah. Tak boleh nampak. Jadi kita somehow kita kena buat juga single bond antara carbon-carbon. Yang kita condense adalah hidrogen dia. So sini nak tunjuk dia ada H dan OH. Okay, 1, 2, 3. 4 dengan OH kan. H2, yang lain semua H2. H2, 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 H2. Itu kalau structure condense. Skeletal betul dah kat atas ni. Ni saya tunjukkan ni adalah condense structure. Jadi kalau gelang memang kena tunjukkan single-single bond dekat gelang tu. Okey, itu kalau condense. Expanded, skeletal, condense. 3 cara kita nak lukis structure. Kalau dia minta spesifik, kita kena buat ikut yang dia nak tu lah. Okey, boleh faham kan? Okey, kemudian kita nak label dan state the number of the different classes of carbon in the following molecule. Okay, again, kita nak tengok different classes of carbon ni, kita hanya melihat carbon yang single bond. Carbon yang sp3 hybridized. Nampak sangat saya padam sikit lagi, bagi elok sikit. Carbon yang single bond. Dia single bond, dia 4 tangan single bond. Jadi carbon tu kita panggil sp3 hybridized. Dia ada 4 tangan dia. 1, 2, 3, 4. 4 single bond. Jadi kalau double bond, cantiklah you. Nampak ni tak elok Okey, rasa macam elok tapi tak elok tak syok. 4 single bond Kalau dia double bond, kalau dia triple bond, tak mau. Jangan you just ignore dia. Biar dia kat situ, jangan kira dia. Jangan label, jangan kira. Jangan kira dia sebagai apa. Kita tak boleh classify dia. Kita hanya classify carbon yang ada single bond 4. Okay, jadi kalau kamu tak berapa faham structure tu, tolong buka sikit. Macam Syafiqah buat ni bagus, dia buka sikit bagi nampak, lukis lagi besar kan. Dengan detailnya dia tulis primary carbon. Kita labelkan setiap carbon tu yang kita nak classify ni lah. Jangan labelkan dengan yang carbon double bond, carbon triple bond tu.
Okay, carbon single bond yang ada 4 tangan dekat dia tu. Single bond tu 4. Jadi CH3 ni boleh, okay. So ini betul primary. Carbon kalau dia terikat dengan satu carbon, carbon tu carbon primary. Primary. Okay, ini quaternary, dia terikat dengan 4 carbon. Ramai yang miss yang ni. Ramai yang miss yang tu Yang ini ni, ramai yang miss. You all tak nampak saya pointing ni. Kalau sini dia boleh tidak. Okay, kamu nampak tak anak panah saya tunjuk? Oh, terus saya tunjuk dekat eraser. Tunjuk eraser. Okay, carbon ni, carbon quaternary sebab dia terikat dengan 4 carbon. 1, 2, 3, 4. Quaternary, betul ni. Carbon ni secondary itu nampak secondary kan terikat dengan 2 carbon. Carbon ni adalah tertiary kamu dah banyak belajar tu dah faham lah. Okay, tapi ni apa kamu label juga ini? Kamu kata dia tertiary. Ni salah Syafiqah. Kamu pergi label carbon double bond ni. Dua-dua carbon ni tak boleh. Carbon-carbon yang double bond tu jangan you classify. Dia dah cakap tak? Pasal tak saya cakap sebelum ni? Kita hanya cari carbon yang single bond 4. Jangan classify carbon-carbon double bond, carbon-carbon triple bond. Jadi kamu dah termasuk terlajak pergi situ Carbon ni secondary betul. Carbon ni secondary betul. Carbon ni primary. Carbon ni tertiary. Carbon ni secondary. Carbon ni primary. Jadi lepas tu saya suruh kira juga berapa bilangan. Take the number. Number tak ada. Number tak ada dan juga ada salah. Jadi saya tak bagilah. Kosong lah. Walaupun ada juga yang betul-betul tapi masih juga you classify sebab saya bagi markah sikit je kat sini. 2 markah untuk semuanya betul dan number dia semua betul. Faham kan semua orang? Saya tak jumpa yang Faham, madam. Faham, madam. Ada nak tanya apa-apa tak tentang ni? Tak ada Madam. Faham, madam. Ya? Kan yang carbon double bond tu, kan yang tu tak payah kira. Tapi yang belakang dia yang single bond tu, dia bukan jadi primary Mana? Yang carbon double bond tu, Carbon double depan bond dia C lepas tu double bond C. Kita. Tapi kan dia ada 4 dia bond structure ni ada lagi Ada lagi satu kat sini. Jadi Syafiqah tak tulis yang ni. Kita miss yang ni kan. Ni double bond. Lepas tu dekat carbon ni dia ada satu lagi kan. CH3. Ni dia ada CH3 dia termiss. Saya tak tengok structure asal dia ni. Sini dia miss. So yang sini adalah primary. Carbon ni adalah primary carbon. Atau kalau you all nak mudah dia sebenarnya you just labelkan A, B, C. A sebagai primary. Nanti you buatlah kat situ primary carbon. A primary carbon ada berapa. Macam tu. Tak boleh nak buat. Kamu buat macam ni, kamu labelkan dia sebagai A. Katakan primary tu A. A tu adalah primary carbon. Buat macam tu. Tadi bilangan dia ada berapa. Number dia ada berapa. Senang sikit lah. Tadi kalau nak tulis semua dengan perkataan, serabut sikit nampak labelkan dia A, B, C. B tu untuk secondary. Dia select A, B, C je lah kat structure kamu. Dia boleh nampak lebih kemas lah. Tertiary carbon C. D, quaternary carbon. Ni Syafiqah tertinggal satu ni CH3. Okey. 1, 2. Kira yang ni tak ada hidrogen dah ni. Sini tak ada hidrogen. Kan carbon ni ada double bond ni 1, 2, 3, 4. Dia tak ada hidrogen.
Okey, jadi lagi. Je laju. Cep. Saya harap bila saya dah explain kat sini, saya harap kamu semua nampak lah kesalahan-kesalahan kamu. Okey, lagi yang ini circle and name functional group. Okey. Kena circle. Kira you kena salin balik structure tu untuk kamu circle, nak tunjuk circle. Lepas tu nak mencari name functional group. Bukan homologous series. Dia nama functional group. Sebab kalau kata homologous series, kalau dia duduk dalam bercampur-campur macam ni, kita tak boleh panggil lah dia family apa. Homologous series tu maksudnya keluarga apa. Homologous series ni hanya kalau kata dia ada satu saja functional group dalam structure tu, yang lain tu carbon-carbon, hydrocarbon, dia ada satu functional group saja, baru kita panggil. Let's say kata dia ada OH, kita panggil alkohol. Macam tu, family alkohol. Ini bila campur-campur dia jarang tanyalah sama ada dia ni homologous series apa. Tapi kita boleh identify functional group tu apa. Sini saya nasihatkan kamu jangan seka bertindih. Kalau dia berseka bertindih, dia overlap, nanti macam confuse. Okay, part of it macam mana kan. Okay, kalau boleh memang kita ambil carbon, tapi kalau dah dia akan bertindih, so jangan ambil lah. Okay, macam ni. Ini, Syafiqah, ini bukan benzene ring. Bukan benzene ring. Memang saya purposely memang saya buat ni supaya you all know the difference. Kalau dia gelang 6, yang benzene ring tu kalau dia ada 3 nampak macam double bond. Selang-seli. Double, single, double, single, double. Ini baru kita kata benzene ring. Okay. Kalau kamu ada gelang 6 juga, tapi ada double bond tu hanya 2 sahaja. Itu katakan. Ada selang lah, double, single, double, tapi lepas tu tak ada double bond. Ini bukan benzene ring. Bukan benzin. Tambah ni dah 1 ni. Bukan benzin. Kalau dia gelang lain ke apa, ada double bond, bukan benzin. Benzin ni hanya kalau kamu nampak ada double single tu macam 3, ataupun you nampak dia buat macam bulat tengah macam tu. Itu baru kita panggil benzene ring. Jadi ni bukan benzene ring Jadi dia hanya carbon-carbon double bond. Sini kalau structure ni sebelah sini pun ada structure, you kena careful. Sebelah sini pun ada. Saya letak double bond kat sini. So ini ada double bond. So kita just carbon-carbon tu kita macam tu. Kita ambil yang tu je. Carbon-carbon double bond. Kita ambil carbon-carbon double bond. So yang ini, jadi tak apalah kita nak ambil carbon 1 kat sini. Okay. Tapi dia tak bertindih. Dengan carbon-carbon double bond. Hydroxyl. Ejaan ni nampak macam pelik sikit. DROXYL. Hydroxyl. Okay, bila tu. Ini ada amino. Okay. Dia amino, dia C single bond dengan N. Bukan cyano. C single bond dengan N. Bukan cyano. Cyano. Ini amino. Ada orang jawab. Joseph Joseph ada tak tu? Ada, Madam. Ada. Joseph, you jawab cyano. Cyano dia C triple bond dengan N. Kamu tengok sini C, N. Dia ada methyl. Ini amino. C single bond dengan N. N nak terikat dengan alkyl. 2 alkyl ke, 2 hidrogen ke, 1 hidrogen, 1 alkyl ke, tak kisah. Asalnya C single bond dengan N. Kalau C triple bond dengan N, baru cyano.
Cyano. Ya. Alkoxy, C single bond dengan O, okey. Satu, dua. Saya jumlahkan terus lah. Padam, susah nak padam. Satu, dua. Karbonil, okey. Ni pun you pergi buat benzene ring juga salah Jangan ingat semua ring tu benzene ring. Jangan, nak tengok betul-betul. Ini karbonil betul, benzene ring ni salah. Jadi kita saya pilih yang betul saja. 1, 2, 3 lah. 1, 2, 3, 4. Patutnya kena pada last yang salah. Apalah. Okey, 4. 1, 2, 3, 4 Okey, classify carbocation. Carbocation ni adalah karbon yang dia ada positif. Bila saya tengok you all tulis structure tu, lepas tu tak ada positif, jadi saya faham you all memang tak faham carbocation tu apa dia. Karbon dia asal dia 4 tangan single bond kan, tapi satu tangan tu dia dah kena putus. Dia asal karbon tu maybe terikat dengan something, dia 4 tangan lah. Okay, lepas tu let's say dia terikat dengan Cl macam tu. Lepas tu dah putus dah CCl bond tu, elektron dah pergi kepada Cl. Jadi karbon tu dia jadi karbon positif. Jadi itu terbentuknya carbocation. Hasil daripada heterolytic cleavage. Karbon tu dia kekurangan elektron. Jadi karbon tu positif. Karbon positif ni sebagai intermediate kita panggil carbocation. Kalau kamu tak tulis positive charge, saya faham. Memang you all tak faham. Dia mesti ada positive charge. Okay, kita classify carbocation sebab kita nak tengok dia punya stability. Stability ni penting dalam reaction. Kita nak tentukan produk utama bagi sesuatu reaction tu. Ada nanti kemudian. Jadi kestabilan dia kita nak tengok. Kita kena classify dia dulu. Kita kena nyatakan kelas bagi carbocation tu dulu. Kita classify carbocation, sama juga kita classify carbon tadi. sp3 hybridized carbon tadi. Cuma tadi sp3 hybridized carbon dia ada 4 single bond. Tapi carbocation ni dia 3 single bond. Carbon tu positif. Tapi kita sama dari segi kita classify carbocation ni, kita tengok carbon yang positif tu dia terikat dengan berapa carbon. Sama juga tadi kita classify sp3 hybridized carbon tadi. Kita tengok carbon yang kita nak classify tu, kita tengok dia terikat dengan berapa carbon. Kalau satu carbon, kita panggil primary. Primary carbon tadi sp3 hybridized carbon tadi kan. Kalau terikat dengan 2 carbon, kita panggil secondary carbon. Terikat dengan 3 carbon, kita kata tertiary carbon. Kalau kata dia terikat dengan 4 carbon, kita kata quaternary carbon. Itu kalau sp3 hybridized carbon, dia ada 4 single bond. Sekarang ni kita nak classify carbocation, kita tengok sama juga, kita tengok dari segi berapa bilangan carbon, tapi kita kena kata dia ni carbocation lah. Jadi stability dia, classification dia, karbon yang positif tu terikat dengan berapa karbon. Kalau dia terikat dengan 3 karbon, 1, 2, 3, single bond tu pada karbon, 3 karbon. Jadi kita panggil tertiary carbocation. Kita tak kata tertiary carbon lah Kan tertiary carbocation. Ni nak bunyi tertiary. Bolehlah Karbon yang positif terikat dengan 1 karbon. Ni 1 karbon. Tengok 3 single bond. Dia terikat dengan berapa karbon? Tengok 3 yang single bond ni. Dia terikat dengan berapa karbon? Kalau dia terikat dengan 1 karbon,
Lepas tu dia nak berapa carbon, lepas tu tak kisahlah, kita hanya lihat yang 3 single bond tu. Faham tak maksud saya? 3 single bond. Okey, berapa dia punya kelas dia tu, dia terikat dengan berapa karbon. Karbon yang single bond tu, okey, karbon yang positif tu terikat dengan berapa karbon. Terikat dengan 1 karbon. Kita panggil primary. Primary, ejaan ni betul. Ada perkataan carbocation lah. Tapi saya faham lah. You all maksud tu, you all faham lah. Nak tulis complete, kita tulis dengan carbocation. So ini, kita boleh bagi markah lah. 1 markah. To classify tertiary, primary carbocation. Dan stability dia, kalau lagi banyak alkyl, macam tertiary ni dia ada 3 alkyl. Berbanding dengan primary carbocation ni dia ada 1 alkyl. Dia ada 3 alkyl. Ini ada 1 alkyl. Jadi kalau lagi banyak alkyl, lagi stable. Jadi tertiary lebih stable. Sebab alkyl ni adalah electron releasing group. Karbon tu dia kekurangan elektron. Jadi ada kumpulan alkyl yang lebih banyak, ada 3 yang memberi elektron. Menyebabkan karbon tu lebih stable. Karbon yang positif tu become more stable lah. Dia jadi kurang positif lah. Bila ada kumpulan yang bagi. Kan? Tak cukup duit, ada orang boleh bagi duit. Macam tu. Jadi lagi stable. Faham boleh tengok wujud nota. Jadi sini 2 markah. Ke bawah ada lagi. Okay, type of reaction. Type of reaction. Mungkin, first thing mungkin kamu tengok apa keadaan dia. Nampak. Kadang kita boleh nampak dengan jelas. Nampak ni dia ada carbon-carbon double bond iaitu unsaturated. Unsaturated. Lepas tu dia jadi saturated, dah hilang dah carbon-carbon double bond. Maksudnya di sini H dengan Br tu dah masuk dekat carbon double bond. H tu dah masuk. Sebab skeleton dia tak tunjuklah H tu. H dengan Br dah duduk pada carbon-carbon double bond tu. Carbon double bond tu dah hilang. H dan Br dah masuk dalam. Maksudnya 2 jadi 1. Okay, alkene, HBr dah pergi masuk dalam dia. Jadi maksudnya dia addition. Reaction ni adalah addition. Oleh kerana kalau kita nak spesifik lagi, kalau you jawab addition pun saya dah terima. Addition. Faham addition pun cukup lah. Addition. Carbon-carbon double bond ni dia sebagai nukleofil. H plus ni sebagai electrophile. Jadi sebenarnya kalau nak spesifik dia adalah electrophilic addition. Nanti kita akan masuk alkene. Kita akan boleh tengok dengan lebih detail lagi lah. Electrophilic addition. Dia bukan free radical substitution. Nota saya buat tu, saya buat addition, elimination, substitution. Perkataan tu duduk depan, lepas tu dia punya intermediate tu di belakang sebenarnya. Tujuan dia sebab saya nak you all faham dulu dia jenis tindak balas tu apa type of reaction. Lepas tu you gabungkan lah kalau you kata nak kata free radical substitution, jadi free radical tu tak depan. Macam tu. Type of reaction kita ada addition, elimination dengan substitution. Okay, bila kita dah kenal pasti reagent tu dia jenis apa, electrophile ke nucleophile, free radical. Jadi addition tu akan, addition, elimination, substitution ni duduk di belakang. Elimination tak ada lah, kita tak classify dia sebagai electrophilic atau nucleophilic. Perkataan addition, substitution tu dia duduk di belakang. Substitution, free radical substitution, ini reaction of alkene.
Hanya alkene yang mengalami tindak balas free radical substitution. Macam kita duk buat ni, kita duk buat so far ni kan, cyclohexane campur dengan bromin, kena ada cahaya, dichloromethane. Yang tukar ganti hidrogen tu dengan Br. Dia alkene Dia mestilah alkene yang tepu, yang saturated. Yang ini alkene. Reaction of alkene semuanya adalah semuanya electrophilic addition. Ini reaction of alkene. Kamu kena faham benda ni alkene. Dia nampak ada double bond, itu adalah alkene. Ya, alkene. Tak boleh nampak dia double bond Dia dah tambah. Dia ada H dengan Br boleh masuk. Dia alkene, tak nak padam dia punya ni. Nah, alkene reaction of alkene addition. Sebab dia unsaturated. Jadi dia boleh benda ditambah. Ini very basic. Very basic. Kita tahu alkene electrophilic addition. Electrophile akan ditambah jadi electrophilic addition. Alkane substitution. Sebab dia dah saturated, hidrogen tu kita tukar ganti dengan halogen dalam bentuk free radical. Jadi dia panggil free radical substitution. Boleh tak ni? Nah, jangan silap. Ni saya asingkan. So ini kalau nak kata substitution, free radical substitution, itu reaction of alkane. Ingat sekarang, alkane free radical substitution. Substitution, tukar ganti. Hydrogen ni tukar ganti dengan halogen. Nanti kita akan masuk alkene. Alkene kita cara letak addition reaction. Electrophilic addition. Saya memang saja purposely nak buat alkene sebab untuk siap sedia untuk you all masuk. Dia introduction ni sebab dia buat semua siap-siap. Tapi sikit-sikit. Jadi you all kebanyakannya you either survive or not. Macam tu. Dia banyak dengan banyak tapi sikit-sikit. Topik tu dia dah. Bila kita dah masuk satu topik tu, jadi kita duk cerita hak tu je, mungkin dia akan boleh ingatlah juga. Lalu ni kena memang nak kena nak kena bersabarlah dengan markah kuis yang teruk-teruk ni. Saya lah kena sabar. Sebab dia you all macam permulaan. Jadi 2 6 7 8 8 ni sebenarnya 8/12. Tapi saya kira 8/10. 8/12. Dia punya ni. Tak boleh dah tutup dah. Macam mana nak tutup dia? Okey, nanti saya letakkan dia punya markah Saya tutup ni. Okey, siapa lagi yang nak saya check dia punya jawapan? Ada lagi, satu lagi. Saya punya madam. Diana. Diana tadi dah lepas memang. Saya harap you all boleh faham lah. Kita nak bincang ni. Tu Diana ni. Nur Diana Nur Diana Nasir. Kita bincang ni untuk kamu faham. Mana kesalahan kamu. Supaya kamu tak buat lagi mistake tu. You clear dah sekarang. Okay. Kamu buat ni, Diana, ada dua-dua functional group. Double bond dengan OH. Macam tu tak boleh lah. Dia kalau you buat ni, C merah. Gambar saya tu dia keluar besar-besar tak? Tak
ada. C double bond. Cuba tengok ni ya. Ni buat ni kan. Ni saya tengok kat C sini. C. Lepas tu dia terikat dengan something. Double bond OH. Mana ada kita ada macam tu. D double bond OH. Alkohol dia C single bond OH. Itu 1, 2, 3, 4. Karbon yang terikat dengan OH tu dia 4 single bond. 1, 2, 3, 4. Okay, jadi soalan ni bila dia kata alkohol, tak adanya double bond. Okay. Jadi you buat double bond ni untuk dapatkan kurangnya hidrogen kan. Mungkin you patut try gelang lah. Kamu dah try the first time ni. Gelang. You patut try gelang. Ni kira betul dah kalau dia buat skeletal. Ni skeletal untuk alkohol tu. Okay. Okay, kemudian kita you buat sekarang you buat dengan A, B, C, D, E kan. Jadi dia kena, kalau you buat A, yang primary semua A macam tu. Saya nak kena cari A, primary lagi, apa yang primary? M primary, L primary, ni K ke? K primary, H primary. H mana? N primary. Okey, tapi kamu pergi classify juga kan ni? Kamu pergi classify juga yang ni karbon ni. Dua-dua karbon ni tak boleh. Salah lah classification you. Jadi number kamu akan jadi salah. Tapi kamu classify B ni quaternary, kamu nampak. C tu tertiary, C dengan I, kamu betul lah kamu nampak tertiary. Yang secondary, H. Ingat semua yang lain tu betul kot D kan. D ada. Tapi ni nak membezakan yang mana satu ni. Dia macam melanggar. Sampai situ ke? So you kena buat tu biar jangan sukar untuk pemeriksa tu lihat dia mengelirukan, lukis structure dengan besar, label, you buat A, B, C, D je. A untuk primary, B untuk, sebab kita nanti dapat kita nak tengok okay, mana primary je, mana primary, mana secondary, mana tertiary dan totalnya berapa. Senang you nak total, tidak you pening balik. Okay, jadi di sini kamu melabelkan juga yang karbon-karbon double bond, jadi saya salahkan lah dan jadi nombor dia akan salahkan. Okey, kemudian yang ini, bila dia kata circle, sebab kita nak tengok had dia sampai mana. Bila you tak circle, you tak tahu mana had dia. Kan, sampai mana. Structure tu dia bersambung-sambung. Okey, jadi you kena circle. Okay, ini kita ambil alkohol, lalu kita buat satu karbon. Macam tu. Okey, ini karbon-karbon double bond. Not necessary kamu nak kena take the whole karbon gelang tu. You can just ambil part ni je lah. Okey. Karbon-karbon double bond. Kita ambil part tu je. Ni kamu missing. Ni carbonyl. Kalau kamu tengok ada atom lain je, oksigen, ada karbon-karbon double bond tu mesti ada something Kecuali dia karbon hidrogen tak ada apa-apa lah. Ni ada ni, ada O.
So jangan tertinggal. Ramai yang akan tertinggal. COC-D alkoxy. XY. Okay, alkoxy you boleh ambil sampai tak tindih dengan orang lain tak apa, you boleh ambil lah dalam cupboard. Amino. Okay, you boleh ambil macam tu. Jadi you label tapi you tak circle. Carbon double bond. Tapi you tahulah tapi cuma had tu you tak letak. Jadi macam mana saya nak bagi markah? Okay, tak apalah saya bagilah Tapi next time tak boleh you tak boleh tak tunjukkan had dia mana. You either circle atau you buat square. Tapi you nak tunjuk had dia mana. Supaya orang Kalau soalan dia tak state circle, still kena circle juga ke? Sini 4 lah Kan soalan dia tak state circle, kena circlekan juga ke? Kalau dia tak circle, dia kata macam mana? Dia suruh identify. Kan? Mungkin dia suruh identify. Identify. Jadi maksudnya you kena, kan kalau kata you just label macam tu, jadi mana kawasan dia? Macam tu. Mana, kan macam ni macam ni you letak dekat B tepi sini kan. You letak B sini. Dia punya double bond duduk kat sini. Jadi macam confused lah. Adakah termasuk dengan hidroksil kat atas tu? It can be confusing kalau kamu tak tunjukkan kawasan. Jadi lebih baik you tunjukkan had mana tu. Sama ada you circle, you buat square. You buat square atau you buat circle, you tunjukkan kawasan mana tu. Kalau dia suruh identify, maksudnya you kena tunjuk kawasan tu lah Selalunya kita circle lah. That's why to avoid you tak tahu nak jawab tu, kita memang tulis perkataan circle. Supaya you kena buat circle. Selalunya metrik ni dia memang guided sikit lah. Dia tak macam tak clear how to do it kan. Kita bagi guide. Tertiary carbocation. Okay, betul. Primary carbocation. It is more stable, 2 marks. Kemudian addition. Okay, ada triple addition. So 2, 3, 7. So this is 7. Saya masukkan markah. So semua orang dapat lagi dah Dapat Macam saya tunjukkan yang saya semak tadi. Saya nak tengok yang mana yang Amir Amir ada Amir? Amir? Oh Amir. Amir? Amir tak main kelas ke Amir? Jadi sini nampak Amir alkohol You pergi buat ketone. Salah. Amir, kita bukan circle the whole thing. Kita label dekat carbon tu. Buat macam ni. A ke? You buat A. A tu adalah primary. Macam tu. Jadi setiap carbon tu kita kena classify. Carbon ni apa, carbon ni apa, carbon ni apa, carbon ni apa, carbon ni apa. Yang carbon-carbon double bond jangan classify. You jangan circle. This time you jangan circle. You lukis structure tu buat secara expanded lah, nak bagi nampak sikit. Atau you condense campur-campur ke boleh juga, tapi asalkan nampak carbon. Macam yang ini kan. Tunjukkan carbon. Ni kamu pergi circle, jangan circle dia. Jadi lukis structure ni ada yang tak betul ni. Joining dia tak betul. Joining tu kena betul. Lepas tu kita kena kalau dia skeletal,
Jadi kamu kena tunjuklah ada hidrogen berapa kat situ. Lepas tu kita labelkan dia. Jangan circle. Jangan circle-circle macam you buat ni. Kita label setiap carbon tu. Carbon ni adalah tertiary. So tertiary. Atau you buat C ke macam tu. Amir? Tak ada. Saya tak mau bila saya ajar, you all tak ada. Tapi you all tak faham ni apa saya nak buat. You tak masuk kelas. Bersambung-sambung banyak-banyak ni. Amino, alkoksi, kata karboalkoksi. Karboalkoksi tu ester. Karbonil tapi bercampur sampai ke atas tu dengan karbon-karbon double bond sekali. Yang ni salah. Kemudian karbokation, tertiary, secondary, salah. Dia adalah primary Dan type of reaction bukan elimination. Bukan ada benda yang keluar. Elimination tu singkir. Jadi ada benda yang keluar. Dia adalah addition. Sebab ditambah. Okay, Joseph. Joseph tengok you punya Joseph ada kan? Joseph okay? Okay, Joseph jangan ada karbon-karbon double bond sekali dengan OH Dia hanya soalan ni dia selalu satu functional group saja. Itu Joseph. You almost there, almost dapat lah. Tapi you still ada yang tertinggal. Ada juga yang salah-salah dari segi sebab you tak tunjuk carbon tu, so you nampak you label secondary ni tertiary jadi secondary yang saya salahkan tu. You labelkan juga yang double bond. Kamu melabelkan juga. Ada yang tertinggal. Yang tertiary kamu kata secondary. Tertiary dia tingkat dengan 3 carbon. Yang secondary you kata tertiary, terbalik. Jadi secondary kamu kata tertiary. Ini tertiary kamu kata secondary. Kamu masih okey ke tak ni? Kita tengok carbon. Okay. Now you know or not? Carbon. Kita tengok dia terikat dengan berapa carbon. Kalau dia terikat dengan 1 carbon, yang lain tu hydrogen. Then is a primary. Kalau carbon terikat dengan 2 carbon, lain tu adalah hydrogen, then is a secondary. Kalau dia terikat dengan 3 carbon, kita tengok macam tu je. Tengok satu teropong betul-betul. Buka sikit. Kalau tak nampak juga, kita kena buat expanded. Bagi nampak. Ni carbon sp3 hybridized carbon yang 4 single bond. Tengok dia berapa carbon terikat dengan dia. Carbon yang kita nak classify tu. Kalau dia terikat dengan 2 carbon, dia secondary. Kalau terikat dengan 3 carbon, tertiary. Kalau semuanya carbon pada 4 single bond tu, maksudnya quaternary. Dia primary, secondary, tertiary, quaternary. Okay, carbon-carbon double bond, hydroxyl, cyano salah, alkoxyl tu. Carbonil dan karbon-karbon double bond you tertinggal. And then another page use addition. Okay, enough of that lah. Saya harap you all please tengok balik lah yang punya silap-silap tu. Nanti saya akan semak semua. Lepas tu you all tengok balik kesilapan kamu. Please lah Learn from your mistake. Jangan tak ada lagi yang boleh learn. Kena ulang-ulang buat. Kalau you rasa masih tak okay, you let me know. Saya boleh bagi lagi soalan. Sekarang ni kita ada masa sikit. Saya tak sebab alkane you dah habis. Nanti saya akan buat quiz on alkane pula
Tapi saya masih intro tu saya nak buat lagi soalan Quizy on intro. Yang return ni nanti on alkene pula. Okey, ini ada soalan juga. Mari kita bincangkan sementara kita ada masa sikit ni. Semua orang nampak kan? Okey, ni soalan kuis yang lama dululah. Tapi dia panjang sikit, jadi saya tak bagi kat you all lah. Okey, keton C5 boleh nampak besarkan okey. Mana view dia? View ni. Sikit. Okey. C5 H10O, suatu keton. Jadi kita ingat sama ada open chain ataupun gelang, cyclic ataupun open chain. Cuba jaya. Is it open chain ataupun gelang ke? Asalkan dia keton. Functional group dia satu saja. Okay, sekarang saya nak buat dengan open chain, bukan gelang. Try tengok. Sini tak boleh edit Lama. Nak tulis dah kat sini. Saya tengok lagi Oh, tak boleh lah you all. Editing mode boleh. Sebab saya tak save. Save as dulu. Masa pun tak ada Masa pun tak ada 5 minit. Okay, sempat tak? Ada kelas kan? Ada, madam. Ada kejap, boleh ke 5 minit tumpang Sat? Okey, kejap. Duduk. Satu soalan jadilah. Okey keton C5 kita cuba Kelas Google Meet 1, 2, 3, 4, 5 expanded Ada keton nak double bond O lah. Double bond O. Cukup tak hidrogen dia? Okey, hidrogen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, boleh. Ni expanded. Kalau condense, CH3, CO, CH2, CH2, CH3. Condense jangan tunjukkan. Okey, kalau kata skeletal, okey 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 Hujung-hujung ni carbon 1, 2, 3, 4, 5 ada double bond O. Like that. Okey Jadi kita cuba sama ada open chain ataupun cyclic. Ikutlah yang mana yang sesuai dengan formula tu. Asalkan memenuhi formula dan juga functional groupnya apa tu Dia adalah homologous series apa? Keton. Dia ada C double bond O lah. C. Ni yang lain tu carboxylic acid, alkohol. Jadi nanti soalan ni saya ingat saya akan letakkan dalam GC. Kamu boleh buat sebagai latihan. Okey, jadi saya stop sampai di situ. Jadi terus berusaha jangan malas-malas Kamu kena rajin tau. Kalau nak berjaya ni kena rajin. Kamu jangan malas.